Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Syed, yang saya hormati lagi kasihi Ahli Jawatan Kota Surau, tidak lupa kepada muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan wabak COVID-19, tetapi Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufik kepada kita dapat melaksanakan satu tanggungjawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita menunaikan solat. Dia menunaikan solat waktu maghrib dan dapat melaksanakannya secara berjamaah. Allahu akbar, alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi izin kepada kita pada malam ini, insya-Allah kita teruskan dalam kitab Kifayatul Ulama, iaitu muka surat 9. Muka surat 9, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala anhu. Faslun, ini satu pasal pada menyatakan hukum tayamum. Ya, kan? Hukum tayamum. InsyaAllah kita akan sambung di situ, insyaAllah. InsyaAllah kita akan ketemu itu pada malam ini. Jadi sebelum tu, ya, alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita akan sembahyang fardu Isya berjamaah. Allahu akbar. Sembahyang Isya berjamaah, pahala dia ialah disebutkan qiyamul lail. Dia dapat setengah daripada qiyamul lail. Biasalah kita ni manusia biasa. Kadang-kadang kita bangun malam, kadang-kadang tidak. Ya, biasalah kita manusia yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, khuliqal insanu dha'ifa. Allah jadikan manusia ni dalam keadaan lemah. Kita ni manusia, dia nampak, walaupun dia nampak hebat, Allah bagi kat dia tu nampak hebat, sebenarnya lemah. Lemah. Kita ni manusia, kecuali orang-orang yang mana Allah pilih, iaitu iman mereka kental, iman mereka hanya semata-mata kerana Allah. Yang tu memanglah tiap-tiap malam qiyamul lail, tiap-tiap malam dia jaga malam, dia beribadat pada waktu malam. Kita ni biasa-biasa ni. Maksud dia macam tu lah. Kita ni lemah. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, walaupun dalam keadaan kita macam ni, kita umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah bagi ganjaran dia cukup besar. Cukup besar, tuan-tuan. Sebab kita jadikan diri kita orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu ni surau berapa bulan dah. Berapa bulan dah, daripada bulan Mac, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Ni bulan 7. Allahu akbar, 4 bulan. 4 bulan kita dalam keadaan sunyi, sepi dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, alhamdulillah, ada juga hikmah di sebaliknya. Ada hikmah. Sebab apa? Sebab penyakit yang perlu kita kena jaga lah. COVID-19 ni benda yang kita tak nampak, dan dia orang Allahu akbar, tak tahu lah tuan-tuan, tak tahu nak cerita lah. Cuma kita kena jaga lah.
Kena jaga sebab jaga kesihatan diri kita, hukum dia adalah fardu ain. Fardu ain kena jaga. Tahu kata penyakit, tahu kata racun, takkan kita nak minum. Ya? Tahu kata racun, benda tu boleh membawa kepada kematian, takkan kita nak buat. Jadi jaga. Dia hukum dia adalah fardu ain bagi orang yang menjaga kesihatan. Jadi alhamdulillah Allah Taala bagi kita sihat sampai hari ini. Walaupun dalam keadaan tu orang marah, tak boleh main surau, tak boleh main masjid dan sebagainya. Tambah orang nak main masjid, surau tu ada hajat, kadang main bukan pada waktu dia. Contohnya nak berak, cari jalan, duk jalan-jalan, tiba-tiba nak terberak. Itulah tuan-tuan, tiba-tiba nampak masjid, nak pergi lah masjid tak buka. Tak apalah ustaz pun pergi balik. Ingat masjid buka bulan 3 mula-mula COVID-19 di negara kita. Ustaz pergi balik tu pasal kawan buat buri. Dia tak boleh buat buri, tapi dia buat juga lah. Dia buat tu panggil tak ramai, dalam tak ramai pun 40 orang kok. Dia sembelih lembu. Dia niat nazak lembu apa tak tahu lah. Dia sembelih lembu seekor. Jadi hak dia buat masak makan di rumah tu, ada jamu untuk orang yang main tu dalam 40 orang lah. Dalam 40 orang. Ada yang lebih tu dia cekap. Dia cekap dia hantar rumah ke rumah. Jadi ustaz tak pun kawan seperjuangan. Betapa masa masuk tentera, mula masuk tentera, rekrut sekali biasalah, rekrut kan, nama apa rekrut kan. Jadi kenangan manis macam baik semua dah. Jadi teringat tu banyak kawan kita pergi juga lah. Tapi alhamdulillah semuanya Allah Ta'ala bagi dalam keadaan selamat. Kita ni Allah Ta'ala uji tuan-tuan, uji. Sebab itulah, jadi bagi orang yang rindukan masjid, rindukan surau, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. Ya, surah At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Subhanallahul azim ila akhir ayat. Semua kita Nabi yang sikit itu nak apa? Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Siapa dia ni orang yang memakmurkan rumah Allah? Man amana billah, ialah mereka yang beriman kepada Allah. Nampak keimanan tu. Wal yaumil akhir, hari akhirat. Dan beriman kepada hari akhirat. Sebab yang pertama, man amana billah ialah akidah. Akidah pegangan hati kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah, dia soal akidah. Kemudian yang kedua, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Hari kiamat ni pasti berlaku. Kena percaya, yakin dia pasti berlaku. Bila? Wallahu alam, kita tak tahu. Sebab itulah bila kiamat tu yang kita takut tu. Sebab soalan-soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulul qadamil abdi yaumil qiyamah. Takkan bergerak kaki seseorang hamba itu yaumil qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba', sehingga dia ditanya 4 soalan. Itu yang kita takut tu. Tahu apa dia? An umrihi, daripada umur kita tuan-tuan. Fima afnahu, tu apa dia dihabiskan. Hidup lama atas dunia, bayang tak pernah, kacau tuan-tuan. Kacau. Buat benda baik, tak ada, kacau. Tu maknanya bab umur. Kemudian yang kedua, syababihi, daripada usia mudanya. Fima ablahu, tu apa dia gunakan. Kalau fi ablah, untuk apa dihabiskan umur, untuk apa dihabiskan usia muda, untuk apa pula digunakan. Nak dapat syabab. Jadi ada lagi ada anak muda-muda dia main sembahyang, alhamdulillah, anggota badan tu main sembahyang. Kemudian yang ketiga, amalihi, iaitu harta benda. Harta-harta yang kita miliki atas dunia, atas nama kita, orang bagi kat kita. Amalihi, harta.
fi aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Harta tu dapat daripada mana? Belajar pula untuk apa? Soalan dia. Nah, kemudian yang keempat ialah an ilmihi, daripada ilmu. Malam ni alhamdulillah insya-Allah kita akan belajar bab tayammum. Ya, fi ma amila fihi, apa yang dia beramal dengannya. Insya-Allah mudah-mudahan inilah yang kita nak, yang supaya kita ini menepati ulaika humul faizun, kata Allah. Allah Taala berfirman. Dia kata Allah tu maksud ustaz ialah Allah Taala berfirman dalam Quran. Surah At-Taubah juga ayat yang ke-20. Ya, ulaika humul faizun. Mereka itu ialah orang yang mendapat kemenangan. Ayat la dalam ayat ni lah dalam ayat yang ke-20 daripada surah At-Taubah. Ya, ayat yang ke-20. Mula tu alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Ayat tu ulaika humul faizun. Ayat 20 dalam surah At-Taubah. Itu bagus tuan-tuan. Sebab apa? Allah Ta'ala telah menjelaskan melalui firman-Nya cerita tentang orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang yang beriman, wa hajaru, orang yang berhijrah. Orang berhijrah ke jalan Allah, mencari keredaan Allah, tu hijrah. Dia hijrah macam tu. Hijrah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa jahadu fi sabilillah, mereka yang bersungguh berjihad ke jalan Allah. Jihad dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta benda mereka. Kan tadi ada soalan amalihi, daripada hartanya. Jadi harta bi anfusihim, bi amwalihim, iaitu dengan harta benda yang Allah Taala bagi rezeki kepada mereka. Wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka yang ikhlas. Ustaz yakin malam ni tuan-tuan main malam ni ikhlas 100%. Atau kata buat-buat kata udah tadi nak main-main. Jadi ikhlas tu ada. Bila ada bi'anfus wa anfusih, dan jiwa-jiwa mereka yang ikhlas. Jadi Allah sebut apa lagi? A'zamu darajatan 'indallah. Mereka mendapat ganjaran yang paling besar, kedudukan yang paling agung. A'zamu darajatan, maksudnya pangkat ataupun kedudukan yang besar, yang agung, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, Allah jelas dalam ayat Al-Quran memperagungkan siapa? Orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang yang bersungguh-sungguh ke jalan Allah. Ya, dibagi orang beriman. Kalau orang biasa dia tak nampak, alah pisat, dia tak nampak ganjaran tu. Ganjaran daripada Allah tu dia tak nampak. Kalau orang beriman dia nampak, dia akan susah payah buat macam mana sekalipun. Ulaika humul faizun, kata Allah. Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Faizun, orang yang mendapat kemenangan, kedapasan, kelulusan. Allah Ta'ala bagi dia satu kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok dalam kitab ni pula insya-Allah. Itu tadi sebagai mukadimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita insya-Allah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah taala anhu, faslun, ini satu pasal. Ya, faslun, ini satu pasal pada menyatakan hukum tayamum. Tayamum, bermula syarat tayamum itu 4 perkara. Bermula syarat tayamum itu 4 perkara. Pertama, menghilangkan sekalian najis pada badannya dahulu daripada tayamum. Syarat untuk bertayamum ada 4, ataupun syarat tayamum ada 4. Pertama, menghilangkan sekalian najis pada badannya dahulu daripada tayamum. Tengok apa badan kotor ke tak kotor. Kotor ke tak kotor, ada kotor, ada tanah, takat tanah, tak ada masalah. Dia gabui-gabui macam tu lah, supaya bersih badan dia, barulah dia tayamum. Itu syarat yang pertama.
Syarat yang pertama, biasalah tuan-tuan, kita nak pergi buat kerja di kebun ke, di bedang ke, mana ke. Contoh baju tadi kita tak bawa, dan kita tak bawa baju hatu yang ada, tapi baju tu bersih. Dia bersih, cuma nampak ada lekat tanah. Nampak macam tu lah. Ni sembayang dak lagi ni. Sembayang dak lagi ni. Sembayang dulu, tak apa, tak ada masalah. Walaupun dia dalam keadaan basah, tetapi bersih. Nak bersih. Kalau dia buat kerja di kebun, contoh di kebun ni bagi yang tak bawa pakaian salin lah. Kalau salin, bawa salin pakaian dia tu bagus. Tu maksud dia kadang-kadang keluar tak tahu. Bukan tak tahu apa, macam-macam lah kerja kita ni. Sampai ucap sendiri pun terpaksa sembayang pakai pakaian yang ucap pakai tu lah. Masuk satu hutan, masuk satu tempat hutan tu, jadi dah lewat, jadi pakaian lain tak bawa. Ya, ayak tak ada. Ayak yang bawa sikit lah. Ayak tak ada. Ustaz pun bertayamum juga. Tayamum, kemudian tengok ambil daun yang bersih, lapis untuk kita sujud. Walaupun sembahyang atas tanah. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita kena tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala badan tu pakaian juga bersih. Macam tu. Jadi dia kata syarat yang pertama, syarat yang pertama ialah menghilangkan segala najis pada badannya. Yakni badan seseorang yang nak bertayamum itu dahulu daripada tayamum. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketiadaan air pada tempat itu. Ketiadaan air pada tempat itu atau kerana takut mudarat daripada memakaikan, yakni menggunakan air. Yang kedua dan kedua, ketiadaan air pada tempat tu. Ayak tak ada. Ayak tak ada semua orang yang ada sikit yang kita nak minum kan. Memang nak guna untuk minum, tak apa, bertayamum, tak ada. Ataupun zaman masa mana ayak tak ada. Ustaz teringat bulan 3 taman Ustaz ayak tak ada. Ayak tak ada. Ayak tak ada sampai seminggu. Yang jadi sasarannya surau dan masjid. Surau dan masjid yang ada ayak lah. Contohnya Taman Ustaz, Taman Aman Jaya, Taman Kelisa, ayak tak ada. Ayak tak ada tuan-tuan. Ayak yang ada untuk guna mandi, masak ni. Ayak tak cukup. Ayak ada sikit lah. Maka haruslah bertayamum. Maka bolehlah bertayamum. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab ayak tak ada. Ni kira ayak tak ada. Pergi Masjid Tamaria minta ambil ayak. Alhamdulillah bawa 3 tong putih tu lah. Ustaz ingatkan Ustaz seorang nak pergi ambil. Dia beratus direct. Tengok Ustaz yang ke berapa, tak tahulah yang ke berapa puluh, pasal 30 lebih. Sementara nak sampai ayak. Main pula seorang satu pakcik tu dia bawa. Dia bawa ayak paik tu batuknya. Ada paik dah situ. Entah dia buat lagu mana, dah tahu kepala paik tu plastik. Dia sambung paik tu, dia tak tahulah lagu mana, Ustaz pun tak tengok. Dia jolok-jolok masuk paik ke paik getah tu dengan paik plastik tu tercabut. Gak tu bawah, gak kata saya kesian kat tuan-tuan nak pergi ambil ayak. Tuan-tuan bagi pelikuk pula kepala paik tu. Semua balik dia sobat kayu dalam tu, gampang tak boleh beri. Sampai tahap tu tuan-tuan. Teringat lagi lah Masjid Tamaria Jaya kan, Masjid Sultan Abdul Halim tu. Sejarah. Tapi gad tu bagus. Gad tu kata saya tahu kesian orang tak ada ayak. Sebab dulu saya kerja hantar ayak. Lepas tu saya buka pakat. Kalau ikut tu imam tak pergi. Tapi saya kesian. Lah kali saya kena marah. Kata dia. Sebab apa? Sebab kepala paik tu patah. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Kalau tak ada ayak, dia kata dalam kitab ni dan kedua, ketiadaan air pada tempat tu. Tempat tu maksud dia tempat dia lah, taman dia, kampung dia tak ada ayak. Atau kerana takut mudarat
daripada memakaikan, yakni menggunakan air tersebut. Contohnya di luka, dia di luka ni dibalut semen tangan ke, anggota-anggota wudu dia tu tak boleh kena air, maka dia bertayamum. Tidak bertayamum. Tu dia nak bak tu. Dan yang ketiga, hendaklah masuk waktu sembahyang. Hendaklah masuk waktu sembahyang. Tu yang ketiga, syarat tayamum tu. Yang ketiga, hendaklah masuk waktu sembahyang. Selagi mana tak masuk waktu sembahyang, tak perlu bertayamum. Dia nak baca Quran, tu dia bertayamum untuk membaca Al-Quran. Sebab satu kali tayamum ialah untuk satu kerja ibadat saja. Satu kerja ibadat saja. Dia tak boleh buat dua. Kalau kita ambil ayat sembahyang, lain ayat sembahyang, kita lagi mana tak batal ayat sembahyang, tak batal wudu yang kita ambil tu, lagi itulah. Tu bezanya dengan ayat sembahyang, bezanya dengan wudu. Tu syarat yang ketiga, hendaklah masuk waktu sembahyang. Dan yang keempat, yakni syarat yang keempat, hendaklah tentu kiblat dahulu daripada tayamum. Dan yang keempat, hendaklah tentu kiblat dahulu daripada tayamum. Dia tahulah, dia tengok arah kiblat, dia kena tahu kiblat mana. Kalau duduk dalam hutan yang terbaik, lindung dengan hutan, memang tak nampak, menghadaplah mana-mana yang kita yakin. Sebab tak nampak, ya. Kalau tempat Ustaz geografi, satu pokok balok tinggi tuan-tuan, sangat tinggi. Ustaz pun tak tahulah hutan tu hutan kubik. Kalau dalam hutan lah, dalam hutan. Kemudian Ustaz naik Bukit Balik, dia pokok balok tu kan tinggi, tak nampak tuan-tuan, dia lindung penuh. Kemudian aku belah Kuala Nerang pun sama juga. Aku tak tahu lah ni ikut cara pasal ambil balok, tak tahu lah. Masa Ustaz jalan dulu, balok tak ambil lagi. Pokok cukup tinggi. Jadi dia nampak hutan balok tu memang pokok dia memang tinggi lah, pokok balok. Tetapi di bawah tu tuan-tuan semua macam orang racun, macam orang racun rumput bawah tu. Dia cerah. Cuma takut ni lah, takut uban, takut ulat. Jarah dah ni ulat banyak. Ulat dia kata orang kaya ke, orang miskin ke, dia main. Dia nak main, dia main. Tapi kita dah takut tuan-tuan. Ada rumah tepa ada yang dia viral orang ni. Rumah lakik dia lawa ke, batu lawa telur besar putih. Main kan. Padahal cermin dia tu pakai tinted. Kena nampak bayang orang balik ataupun bayang ulat tu balik. Ulat tu ingat ada tengkok lagi. Kan? Tu yang dia patut cermin, jok dia patut tak pecah. Allah Akbar tuan-tuan, tuan-tuan. Bukan dia ulat jak. Ni ulat telur-telur, ni kembar pun takut dah. Sebab Ustaz tanya Ustaz pintu boleh. Ustaz usik ulat telur-telur tu. Penjaga ulat tu marah. Dia ada dalam cermin. Dia duduk dalam cermin. Dia duduk panggung. Kita tahu dah ulat tu tak boleh keluar. Kita usik dia, duduk panggung sama dia. Dia marah ulat tu. Dia kata, adik jangan buat macam tu. Kesiankan ulat tu, tengok mulut dia tu hebat tak? Kan? Dia duduk patut cermin. Dia marah tuan-tuan. Tu nak kena jagalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala biasa melindungi kita insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, jadi ada 4 syarat tadi. 4 syarat untuk bertayamum. Ulang balik. Yang pertama menghilangkan segala najis pada badannya dahulu daripada tayamum. Tak kiralah najis apa-apa ya. Kalau pasal kotor, kira najis ni mudah je dalam Islam. Kalau kita nampak, maknanya kalau ada najis, dikira. Sebab itulah bila ada najis tu, ketui najis tu ataupun ain najis tu, yang pertama dia kena apa? Dia kena hilangkan dia. Yang kedua bau dan juga rasa. Tu macam kita basuh berak lah. Berak ni kalau berak memang bau lah. Kemudian kita nak tahu macam mana, kena basuh
basuhkan dia, hilangkan ain, maknanya benda najis, kemudian hilangkan bau dia, kemudian rasa bukan rasa dengan mulut. Rasa ni mana kata tak ada macam tu kan, basuh lama empuk kan, kan basuh kecil kita macam tu lah, maksud dia rasa tak ada, dia rasa bersih, tu macam tu. 3 tu takkan lari, takkan lari. Tu najis, bagian najis. Dan yang kedua, ketiadaan air pada tempat tempat dia, kediaman dia, kampung dia, atau kerana takut mudarat daripada memakaikan, ataupun dia mudarat bahaya pada anggota-anggota wudu. Ada tahu naik wudu itu dia lupa kan, jatuh wudu lupa, tak kira lah, macam-macam lah, maksud dia lupa kulit tempat wudu tu, boleh bertayamum, tak ada masalah. Dan yang ketiga, hendaklah masuk waktu sembahyang. Waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang baru bertayamum, tak masuk jangan. Kalau untuk lain tak apa. Dan yang keempat, hendaklah tentu kiblat dahulu daripada tayamum. Tahu kiblat dahulu. Senang aja tuan-tuan. Macam ucap contoh tadilah, kalau tak tahu, kalau kita di hutan yang tebal ataupun mana-mana tempat yang melindungkan daripada nak nampak tempat kiblat, ya, tapi dah ni mudah, dah ni ada orang bawa jarum kompas dan sebagainya, tengok keadaan kan. Kalau tak ada apa tu, dia maksud dia tak ada apa lah, jam dia pun tak ada kompas, dia maknanya dia tak bawa, jadi dia nak bayang, dia tak tahu arah mana kiblat. Yang tu dia boleh menghadap mana-mana arah yang dia yakin. Tak ada, jadi tak ada. Habis dalam bab 4 syarat, iaitu syarat tayamum 4 perkara tadi. Adapun rukun tayamum itu, 6 perkara. Mana rukun dia ada 6. Rukun dia ada 6. Rukun tayamum ada 6. Pertama niat. Pertama niat, jadi kena niat. Rukun tayamum ada 6. Rukun wudu pun ada 6. Baiklah, adapun rukun tayamum itu 6 perkara. Pertama niat. Niat ni apa? Dalam bahasa Arab dia qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Ya, qasdu syai', cara buat sesuatu perkara itu muqtarinan bi fi'li, serta dengan perbuatan. Niat ambil ayat sembahyang, tu niat ya, niat. Niat yang di sini adalah niat untuk bertayamum. Kemudian yang kedua, dia kata pertama niat, iaitu mengharuskan sembahyang atau lainnya. Dia tak apa nampak, atau tu dia tak apa nampak. Pertama niat, ya, pertama niat mengharuskan sembahyang atau lainnya. Dia nak sembahyang ataupun lain daripada sembahyang, ya, lain daripada sembahyang. Macam kita pegang Quran, tak berwuduk, ya. Kalau tak berwuduk ni kira tidak beradab, tak apa-apa elok. Sebab tu bila habis wuduk kita pegang Quran, itu beradab. Macam tu juga bertayamum, ya, dia kena ada beradab. Sebab buka Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi nak pegang dia kena beradab. Baiklah, kemudian Kedua daripada rukun tayamum dengan tanah yang suci. Yang kedua ialah dengan tanah yang suci. Rukun yang kedua tayamum ialah dengan tanah yang suci, tanah yang bersih, yang tidak ada najis ataupun apa-apa kotoran yang lain. Tanah tu mesti bersih. Kita tengok tanah tak ada najis tu okeylah. Itu maksud dia. Kedua dengan tanah yang suci. Dan ketiga memindahkan tanah kepada muka dan dua tangan. Ketiga, memindahkan tanah kepada muka dan dua tangan. Jadi dia tanah tu tak kira lah sama ada dia nak bagi apa, dia kait ke, dia cakap ke tanah debu tu. Bagi ada tanah tu pula dia nak guna untuk sapu muka dan dua tangan. Sapu muka dan dua tangan. Sebab tu dia kata syarat yang rukun yang ketiga
ialah memindahkan tanah kepada muka dan dua tangan. Ada syarat. Dan rukun yang keempat, menyapu muka. Barulah sapu muka. Itu rukun yang keempat. Ya, rukun yang keempat ialah menyapu muka. Jadi ibaratkan ni tanah, dia tanah, tangan kita ni letak di atas tanah, letak di atas tanah ni bagi kena puluh jari ni. Oh, dia ada 4 jari pun kira 10 lah. Tekuklah jari dia puluh dua atau puluh berapa pun. Jadi dia letak ni dikira tapak tangan ataupun kira 5 jari juga. Sebab kawan tu kata ada ustaz ngajak di Penang, dia kata ustaz jari saya ada 4 pun kira 5. Jadi bila dia letakkan jari dia atas tanah, akan goyang sikit, goyang sebab tak bagi debu tu banyak sangat. Bukan nak buang pula sebab dia jadi dekat banyak sangat bertampur. Jadi bila habis, jadi ada dekat dua tapak ni kan. Jadi bila dekat dua tapak tangan, maka dia sapukan mukanya. Niat tadi. Jadi yang keempat ialah rukun yang keempat, sapu muka. Bila sapu muka, letak di sini, gabung ya, sampai bawah ni naik. Ataupun dia tunjuk orang mana pun. Jadi dia kata, dia kata muka ni lah. Dengar kata ni pula, maka had muka tu saja. Bila had muka tu saja, habis. Sekali saja, tak payah ulang, habis. Jadi dua-dua tapak tangan ni, dua-dua debu tadi ni sudah digunakan. Habis ya, kira kosong lah, tak ada. Kemudian dia kata apa pula? Rukun yang kelima, menyapu dua tangan hingga dua siku. Mana kata buat lain. Tadi dah tepuk di sini. Okey, tang ni jangan tepuk dah. Tepuk belah sini pula. Ambil tempat lain. Tepuk belah sini pula, naik tangan macam tadi. Jadi gabung sikit, goyang-goyang tangan. Kemudian kita nak buat tangan kanan. Okey, tangan kanan. Dia kena kita buat tangan kanan dulu. Jadi bila tangan kanan, ni debu ada ni. Ni debu ada. Jadi dia buat macam tu saja. Letak ni debu di sini. Di tangan kiri. Jadi bawa habis dari sini, tolak bawa ke sini sampai ke siku, naik. Tekat tu saja. Jadi debu ni tak tentuh. Debu ni tak tentuh. Jadi mudah tuan-tuan tayamum ni. Tak ada ayat. Sebab tu kita tak ada alasan kalau kita tak sembahyang. Tak ada alasan. Okey, habis. Habis dekat tu ni tak guna lagi. Ni pun tak ni pula. Habis belah kiri pula. Bawa dah. Habis. Habis saja bertayamum, terus sembahyang. Mudah. Sebab itulah berlaku satu masa dulu kita ikut orang cari lembu. Ikut orang cari lembu. Masa cari lembu lah dah buat murid. Masa tu dah marah, banyak tahun dah. Kemudian cari lembu tu pula keluar buku 3. Keluar buku 3 sampai buku 6 tak balik lagi. Asap tak mayang lagi. Mujuklah pergi tempat satu kebun tu, dia tanah baru tenggala, kereta masuk, jadi debu banyak budak. Jadi ustaz bayang, kawan tengok, boleh bayang ada tanah. Dia buat benda tak boleh. Ustaz kata, dia kata aku tak bayang tempat keluar, aku cari lutut. Yang ada aku cari lutut tu buat-buat. Kan bila cari lutut, jadi orang dia tak tutup kan. Tuan-tuan, tu pakaian pun kena jaga juga. Jangan duk pakai pelik-pelik, pakailah biasa-biasa saja. Pasal apa? Tenang. Pakaian yang kita pakai pun boleh kita menunaikan sembahyang. Tu nak kena jaga pakaian. Tu pakaian kita juga amalihi, daripada harta. Tunggu tuan-tuan. Sebab tu nak kena jaga. Nak kena jaga. Kalau boleh pula pendek tak payah pakai kan. Benda tak tutup aurat tu tak payah pakai wuduh kan. Wuduh ustaz tu tengok orang pakai pakai tulang pendek, kalau naik buku duduk tulang ustaz tanya, bang tulang panjang tak ada ke? Tengok muka kan. Dia nak marah, dia tak buat dia pun kan. Lepas tu main lampu hijau, dia berderai habis, dia tak tengok belakang lah. Tuan-tuan, dah bukan ustaz kata orang dah, ustaz tanya. Itu saja. Tapi dia tahu orang, dia tengok ustaz tanya.
Khabar tuan-tuan. Maksud ustaz ialah tentang semayang, ya, Pak semayang. Pak semayang ni tak lepas tuan-tuan. Sebab tu kita diperintah semayang 5 waktu tu kena jaga. Tunggu kena jaga. Tak ada berjamaah kita semayang seorang nak buat macam mana? Janji semayang, tunaikan semayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita main semayang berjamaah ni pasal apa? Pahala dia besar. Pahala dia banyak. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut apa? Salatul rajuli ma'al jamaah khairun min salatin 40 sanatan fi baitihi munfaridan. Nabi sebut salatul rajuli, sembahyang seorang lelaki itu, dia sembahyang ma'al jamaah, ya, serta berjamaah. Sembahyang berjamaah, tak kira lah sembahyang apa pun berjamaah 5 waktu. Bila dia sembahyang berjamaah 5 waktu, khairun min salatin, lebih baik daripada dia sembahyang satu fardu. Salatin tu satu fardu, ya. Min salatin, tak baca min salatin kalau ikut sembahyang salatun. Dia kalau sebut perkataan salatun, dia kena baca dengan dhammah. Kenapa dia dengan dhammah? Sebab dia mufrad. Mufrad ni apa dia? Kalau ikut orang mengaji nahwu, marfu'un bi dhammati, dia dirafa, maksud dia mesti kena baca dengan dhammah. Macam tu. Apabila dia masuk huruf jar, min salatin, huruf mim mesti lepas pada dia kena sebut katrah. Tu yang jadi pelik kita pun dengar. Kenapa dibaca ni jadi tak apa tuan-tuan. Tak apa. Cuma nak habaq kata kaedah dia. Nak kaedah berkaitan dengan hadis Nabi tadi ialah nak habaq kelebihan orang sembahyang berjamaah tu, maksud dia tu. Jadi Nabi sebut salatul rajuli, sembahyang seorang lelaki itu ma'al jamaah serta berjamaah khairun min salatin, lebih baik daripada sembahyang satu fardu 40 sanatan, selama 40 tahun. Selama 40 tahun munfaridan, dalam keadaan dia sembahyang seorang diri. Munfaridan jadi hal pula. Hal apa? Keadaan. Dia sembahyang seorang diri, macam tu. Jadi nak abang kata apa? Sembahyang berjamaah tu lebih baik. Sebab orang yang sembahyang seorang diri, contohnya maghrib tu dia sembahyang seorang diri, dia buat selama maghrib tu dia buat selama 40 tahun, baru sama dengan kita sembahyang berjamaah. Nampak tuan-tuan ganjaran dia tu? Ganjaran daripada Allah tu besar. Tu yang kata besar. Sembahyang ni Allah perintah sebagai fardu ni sebab besar. Bila sebut kata fardu wajib, bila wajib, ta'arif dalam usul fiqh, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yusabu ala fi'lihi, diberi ganjaran, diberi habuan, diberi ganjaran orang yang melaksanakannya. Yusabu ala fi'lihi, diberi ganjaran orang yang melaksanakannya. Tapi kalau tidak, wa yu'aqabu ala tarkihi, diazab, disiksa ataupun dibakar dalam neraka dengan sebab meninggalkannya. Tu na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tak tinggal sembahyang. Tu rugi. Sebab tu kalau tak bayar jemaah rasa rugi. Sebab tu tak boleh main masjid, kita jadi gelisah. Tak boleh main surau, kita jadi gelisah. Pasal apa gelisah? Tu nak ambil pahala pula. Nak pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang jadi gelisah. Ada yang orang marah sampai tak mampu. Orang ada biasa main sembahyang ni, kan, dia cuma gelisah sebab tak boleh main sembahyang. Tak pernah main sembahyang langsung tu marah, apalah tutup masjid, orang pergi masjid pun tak boleh, masjid buka tak main juga. Tu yang kacau. Tuan-tuan, dia tak gelisah, dia tak hilang. Ketakutan dia tu tak ada. Tunggu tuan-tuan. Ustaz dulu kat Tambang Gelisah tu, kawan tu tak kenal. Dia memang dia tak pernah main sembahyang dekat rumah, dekat masjid, dekat surau, dia tak mau main. Tak tahu macam apa, dia tak mau main. Dia tak mau main. Tak tahulah. Panggil Ustaz Alim Nasir ceramah, Ustaz Nasri PU Nasri ceramah, Pelik Siam tu ramai.
Macam ustaz lain lah orang kampung tu kan, orang taman tu. Dia tengok ustaz ni kan, lain ni ustaz buat main pun dia tak bermain juga. Punya kerasnya tuan-tuan. Tu yang kita takut tu, bila hati keras tu yang ustaz tanya hadis Nabi tu. Nabi kata jumudul aini, air mata yang beku, air mata yang tak pernah terbit pun, air mata yang tak pernah ada penyesalan pun. Nabi kata jumudul aini, air mata yang beku itu min qaswatil qalbi, punca dia hati keras. Nabi kata punca dia hati keras. Kemudian Nabi kata qaswatul qalbi min katsiri dzunubi. Nabi kata punca hati yang keras tu Nabi sebut apa? Hati yang keras tu qalbul qaswah. Mana dia nak abad min qaswatil qalbi. Punca dia ialah daripada keras hati. Wa qaswatul qalbi, dan punca hati yang keras itu pula min kasrati dzunubi. Punca dia dosa banyak. Nabi sebut punca dia dosa banyak. Sebab itulah tuan-tuan, bila sembahyang kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Takut yang tu tuan-tuan. Takut yang tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah doa kita. Takut yang tu ya. Sebab kita tak ke mana pun. Kita tak ke mana pun tuan-tuan, akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sebab tu yang Ustaz selalu tekan bab sembahyang. Sungguh tuan-tuan, dalam camp pun macam tu juga Ustaz tekan bab sembahyang. Ya alhamdulillah, ramai sembahyang waktu zuhur, waktu tengah hari, waktu rehat, dan juga waktu asar tu kurang sikit. Kalau waktu zuhur tu dia ada 5 saf, waktu asar dekat 2 saf. Sebab apa? Ada yang balik awal. Biasalah tuan-tuan, yang tak ada kerja tu dia balik awal lah. Kadang-kadang dia balik ke 4:30. Dan dia asar kan lambat kan, asar lambat. Kalau bayar asar 5:30 baru boleh balik. Tapi ustaz pun balik awal juga kan. 4:30 pun ustaz balik. Ustaz tinggal lah sembahyang kat padang Tembusu ke. Tengok masjid mana, masjid mana yang ustaz boleh tinggal, ustaz tinggal lah. Janji sembahyang berjamaah tuan-tuan. Dan antara teluk ayat tawaf ke padang Tembusu ke Tikam Batu 15 minit, ke padang Tembusu 20 minit. Maknanya kalau ustaz keluar dalam pukul 4:30 dah nak sembahyang dekat padang Tembusu. Sebab sayang sembahyang berjamaah. Kadang-kadang terlepas lajak pergi dekat Kampung Rumah berarti dekat Petron minyak. Memang selalunya kalau ustaz terlepas masjid, ustaz akan berhenti di situ. Berhenti di situ, alhamdulillah dalam pukul 5:10 ada hamba Allah yang berhenti sembahyang. Selalunya dan dengan bawa lori tu. Bawa lori tu asal memang dia pergi sembahyang dekat tu. Tahu lah, dia kata ustaz lah. Betul-betul pasal dia timbang-timbang dia kenal lah. Alhamdulillah tuan-tuan, kurang-kurangnya sembahyanglah berjamaah 2 orang. Paling kurang 2 orang. Kalau ramai lagi dalam masjid surah tu, lagi banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan ya, insya-Allah. Baiklah, kemudian dan yang keenam ialah tertib. Tertib ikut urutan. Ikut urutan apa yang dahulu, yang didahulukan, yang kemudiankan. Itulah ya, sebab sikit 3 kuliah kita pada malam ini, alhamdulillah. Jadi ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi keberkatan dan rahmat, murah rezeki kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada masa akan datang kita akan sambung pula, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala anhu, adapun yang membatalkan tayamum itu 7 perkara. Kita sambung gitu. Adapun yang membatalkan tayamum 7 perkara. Kita sudah bertayamum,
dalam keadaan bertayamum, yang membatalkan keadaan bertayamum itu 7 perkara. InsyaAllah pada masa yang akan datang ni, InsyaAllah kita akan mengukurlah. Jadi kita minta maaf banyak-banyak belajar masa tuan-tuan, sedikit masa tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi keberkatan dan rahmat kepada Allah. Jadi buat masa sekarang ni kita ikut lagi lah keadaan SOP, supaya tapi tak yakin lah Ustaz kita ni dah tak ada dah, COVID-19 ni tak ada dah, takat ni lah, takat yang Ustaz tahu ni, takat ni lah, tak ada lagi lah. Alhamdulillah Ustaz kita ni, ya, sudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menghilangkan ataupun mengangkat satu kuman COVID-19 kawasan kita ni. Alhamdulillah, kawasan negeri Kedah lah, ya, kawasan negeri Kedah. Alhamdulillah. Jadi sekadar itu sajalah yang dapat Ustaz sampaikan. InsyaAllah jumpa lagi pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa hasin bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana ya Allah, wa nawwir bihi qulubana bil iman wal islam wal Qur'an ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.